Perjalanan kita pada tengah malam ini, kita mulakan dengan cerita di Stadium Negeri Kuching membabitkan pertemuan di antara Sabah dan juga Sarawak. Sabah berkedudukan tangga ke-4 dan Sarawak dikedudukan ke tangga yang ke-11. Nyata saingan peringkat awal menyaksikan Sabah terus menguji kubu pasukan Sarawak yang dikawal oleh Syahbini Alawi menerusi percubaan yang dihasilkan oleh Sadil Ramdhani. Kemudiannya Sadil Ramdhani menggegar lagi, namun rembatan yang dilakukan sekadar berjaya ditepis oleh ataupun berjaya ditangkap oleh Syahbini. Nyata selepas itu deretan peluang yang diperolehi half volley. Selepas itu dengan pergerakan-pergerakan hantaran pendek dilakukan, dilihat berjaya mencuri tumpuan pada saingan kali ini. Namun selepas itu sedikit insiden pergaduhan membabitkan kedua pemain, dilihat sedikit merencatkan pertembungan kedua-dua pasukan. Namun bijak dikawal pengadil perlawanan, hampir-hampir menyaksikan tegang di Stadium Negeri Kuching. Kemudian Francis Kone tandukannya gagal menghasilkan sesuatu sekaligus sedikit mengecewakan penyokong-penyokong tuan rumah. Minit ke-79, insiden penalti menyaksikan Sabah dihadiahkan sepakan penalti dan tugas itu diambil oleh ketua pasukan Badro Bakhtia yang menyempurnakan untuk jaringan tunggal, jaringan pertama musim ini ketika dia bersama dengan pasukan Sabah. Namun di penghujung saingan, minit ke-87, Sarawak seolah-olah berjaya untuk mengikat satu mata, tetapi jaringan tersebut tidak disahkan pengadil perlawanan. Kedudukan tamat dengan Sabah 1, Sarawak 0. Assalamualaikum, selamat datang ke Nadi Bola. Pastinya kita akan menjelajah dari venue ke venue. Namun kita akan berbicara terlebih dahulu tentang Derby Borneo membabitkan pertemuan di antara pasukan pelawat Sabah dan juga pasukan Sarawak. Bersama saya di studio pada malam ini adalah bekas penyerang pasukan kebangsaan Nizaruddin Yusof. Zah? Sihat, Sihat. Awak ni lain kali kalau nak pakai baju putih, janji dulu. Okey. Jangan pakai sekali. Okey, berbicara tentang perlawanan Sarawak dan juga Sabah. Seperti yang kita ketahui, zaman awak main pun, pertemuan Borneo ni akan mencetuskan satu pertemuan yang dinanti-nantikan. Betul. Bagaimana anda melihat secara keseluruhan pertembungan kedua pasukan ni? Untuk saya, sebab Sabah dengan Sarawak ni berdekatan. Jadi ibarat macam Selangor bertemu dengan KL. Yep. Ya, lebih kurang macam perlawanan Lembah Kelang lah. Right. Jadi saya rasa ada sentimen yang bagus di situ. Kedua pasukan tidak mau kalah, tetapi pada malam ini pasukan Sabah telah menunjukkan yang mereka berhak untuk mendapat 3 mata. Okey, sepakan penalti yang dihasilkan itu clear cut, saya rasa clear cut penalti untuk pasukan Sabah, tetapi saya tertarik kalau kita lihat line up dari pasukan bimbingan B. Satyanarayana. Hari ini line up ini dijangkakan antara line up yang terbaik kerana mengimbangi kesemua posisi, tetapi satu kesalahan yang dilakukan oleh pertahanan pasukan Sarawak dihukum oleh Sabah dengan sepakan penalti. Lihat pergerakan ini, yang terbabit adalah Stuart Walk, di mana dia bersama dengan penyerang pasukan Sabah iaitu Neto Pesa menyaksikan dia terpaksa melakukan satu tackle yang tak berapa clean. Zah. Untuk saya penalti sebab pemain pertahanan Sarawak daripada belakang, jadi penyerang pasukan Sabah telah ke depan sedikit daripada pemain pertahanan. Jadi macam bila daripada belakang akan ada tackling, bagi saya confirm penalti lah. Itu juga nampak jelas bahawa ada intention peringkat awal. Dia bukan untuk mencari bola kan. Betul. Ada option lain untuk mengelak pada sepakan penalti itu? Tidak rasanya. Disebabkan mungkin pertahanan pasukan Sarawak itu lambat. Saya ingat 2-3 second lambat. Jadi bila dia membuat satu tackling, kita boleh nampak daripada belakang. Jadi memang referee tidak menunggulah untuk memberi sepakan penalti. Hari ini seperti yang saya katakan, bagaimana saya tertarik dengan Sarawak adalah mereka mempunyai Lee Chang Hun, Boris Kok, Uche Akbar. Menariknya hari ini Uche Akbar ditolak ke bahagian bawah, ke bahagian midfield, attacking third, tetapi tidak seperti kebiasaan diletakkan di bahagian depan kerana tugas bahagian depan diberikan kepada Beto, Francis Kone dan juga Nur Syami Izzuan. Jaringan Sarawak tidak dikira, itu persoalan penting. Kenapa? Dan mungkin kita dapat saksikan dari visual yang mungkin akan menceritakan dengan lebih tepat kenapa jaringan itu tak dikira oleh pengadil perlawanan. Saya rasa pada kedudukan begini, Zah, dilihat mungkin ada tolakan apabila tumbangnya penjaga gol. Zah? Ya, saya tidak pasti, tetapi saya nampak seperti gol. Seharusnya gol.
Dan mungkin semasa bola on the air, perlanggaran antara Khairul Fahmi dan juga pemain Sarawak itu. Jadi di situ mungkin referee nampak mungkin ada tolakan atau pelanggaran, tetapi bagi saya kedua-dua pemain melihat bola, termasuk orang yang ingin menanduk bola itu. Dan saya tidak pasti, tapi saya rasa seperti seharusnya diberikan gol lah. Kerana yang paling hampir pada kedudukan itu adalah selain daripada Francis Cornet dan juga Gonzalo Soto. Ya, betul. Itu paling hampir. Jadi saya rasa Sarawak seperti yang kita ketahui sedang berusaha untuk mengembalikan semula kedudukan mereka dalam kedudukan yang baik selepas musim lalu, walaupun muncul sebagai naib juara Liga Premier di belakang Negeri Sembilan, tetapi insiden-insiden di sebaliknya, tetapi mereka tetap kita kena berikan kredit kepada pengurusan pasukan Sarawak United di bawah kendalian Datuk Posama Jais yang berjaya untuk keluar daripada masalah, dan kini mereka berada dalam saingan Liga Super, sedang berusaha untuk memperbaiki kedudukan dalam masa ke semasa. Ini mungkin perlawanan awal, saya rasa ada masa lagi untuk Sultan London. Perjalanan Liga masih jauh je. Betul, saya setuju. Sebab di permulaan kesemua pasukan akan mencuba mencari rentak dengan lebih awal. Jadi termasuk pasukan Sarawak dan juga Sabah. Jadi akan ada sedikit kekacauan dalam pasukan, bagaimana untuk bermain dengan lebih bagus, mengikut taktikal yang coach terapkan dengan pemain yang mereka ada. Jadi saya rasa akan mengambil masa jugalah. Dan saya harap kedua pasukan ini boleh settle down dengan lebih cepat supaya mereka dapat meneruskan perlawanan game by game dengan lebih baguslah. Lihat formasi untuk pasukan Sabah. Datuk Ong hari ini meletakkan 3-4-3, manakala Satya dengan 4-3-3. Apa yang akan terjadi pada pertembungan taktikal ini sebenarnya? Walaupun keputusan, okey, kita dah ketahui keputusannya. Dari kacamata bekas penyerang pasukan kebangsaan, apa kelebihan dengan 3-4-3? Apa kelebihan dengan 4-3-3? Saya rasa sama saja kedua-dua. Cuma bezanya kalau pasukan Sabah bermain dengan 3, Coach Datuk Ong meletak 3. Apabila mereka bertahan, 2 pemain midfield di bahagian tengah, pemain midfield akan turun menjadi back kanan ataupun back kiri. Jadi rasanya lebih kurang sahaja taktikal kedua-dua pasukan. Sama juga pasukan Sarawak kerana mereka meletakkan 4 pemain pertahanan. Jadi lebih kurang. Cuma beza dia, pasukan Sabah apabila defending, mereka akan ada lebih 1 pemain lah di bahagian pertahanan. Sebab kiri dan kanan akan turun menjadikan 5 di bawah. Okey, taktikal ini juga mungkin Azhar, mungkin awak mempunyai pandangan tersendiri, tetapi mungkin sedikit nama-nama besar itu mungkin akan membezakan kedua-dua pasukan, kelebihan pengalaman. Kalau kita lihat Badrul Bakhtiar, Rizal Ghazali, saya menarik melihat Rawisin Batul, Sadir Ramdhani umpamanya. Itu kelebihan untuk pasukan Sabah pada musim ini. Betul, saya setuju. Kerana kita boleh nampak pemain-pemain pasukan Sabah terutama sekali di bahagian tepi dan juga midfield. Mereka mempunyai pemain yang laju dan juga bagus. Dan ini terbukti pada malam ini, kita boleh nampak mereka kerap kali membuat serangan di bahagian tepi dan menggunakan sepenuhnya pemain-pemain yang bahagian luar yang laju seperti Rizal Ghazali, Sadir Ramdhani. Jadi mereka ni adalah kunci, termasuk Badrul Bakhtiar yang mengawasi bahagian tengah. Termasuk juga Khairul Fahmi Cik Mat. Walaupun dia sebagai pemain penjaga gol, tetapi ada peranan yang dimainkan oleh Khairul Fahmi lah untuk pasukan Sabah. Tapi dalam erti kata lain juga, saya tertarik apabila melihat yang Nizar katakan tadi, menggunakan bahagian sayap. Di bahagian tengah adalah menjadi penghubung seketika, bukan secara permanen. Seketika saya katakan, dia hanya setting untuk second ball mereka bergerak. Memulakan gerakan. Ya, betul, saya setuju. Sebab tu, di situ ada Badrul Bakhtiar, di situ kelebihan pasukan Sabah. Kita boleh nampak mereka setiap kali Badrul Bakhtiar menerima bola daripada pemain pertahanan ataupun tidak kira daripada siapa, dan dia akan melihat dahulu belah tepi. Bahagian tepi, dan the second choice mungkin terus through ball ke bahagian tengah. Jadi di situ kita boleh nampak pergerakan pasukan Sabah sentiasa akan dimulakan oleh Badrul Bakhtiar dan akan disambung oleh pemain-pemain bahagian tepi. Saya masih lagi optimis. Saya katakan bahawa Sarawak United mungkin akan kembali lagi kerana margin jaringan sudah cukup menceritakan bahawa mereka mampu untuk menyaingi pasukan-pasukan lain. Okey, kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana kerana dengar ceritanya di Kelana Jaya. Kita berehat seketika.